Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Muhammad Zahrazzi bernombor metrik 278-037. Saya akan menerangkan tentang pengenalan dan yang mengandungi latar belakang tentang alumni kita dan tentang pendekatan psikologi yang digunakan oleh alumni yang telah kami temubuat. Sebagai pengenalan untuk video pembentangan ini, saya akan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang alumni yang telah kami temubuat bersama. Nama alumni yang kami pilih ialah Cik Nur Ain binti Karim. Beliau ini merupakan anak Jatim Melaka dan telah bergelar graduan semasa 2016 dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian. Namun demikian, beliau juga telah menyambung pengajian diploma dalam bidang pendidikan untuk meneruskan kerjayanya sebagai seorang guru kaunselor di Sekolah Kebangsaan Zakat Kedah. Dari segi pencapaiannya, selepas menjadi graduan, beliau telah membuka pusat perunding untuk tujuan pembangunan jiwa remaja. Jadi, remaja yang memerlukan perkhidmatannya sebagai kaunselor bolehlah terus ke pusat yang disediakan olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Ashikin binti Zulkifli. Saya memegang kad matrik 27758. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan strategi dan teknik gaya pembelajaran yang ada pada Cik Nur Ain binti Karim. Hasil daripada temubual tersebut, kami mendapati bahawa Encik Nur Ain binti Karim ini mempunyai dua gaya pembelajaran, iaitu gaya pembelajaran manfruk dan gaya pembelajaran wak. Gaya pembelajaran manfruk yang dapat dikenal pasti adalah gaya teoris dan juga gaya aktivitis. Yang pertamanya adalah gaya aktivitis. Hal ini dapat dibuktikan iaitu beliau menunjukkan sikap aktif dan suka akan kepelbagaian aktiviti, sama ada beliau berada di tempat belajar maupun tempat bekerja. Bukan itu sahaja, beliau juga mempunyai perasaan ingin tahu yang kuat dan selalu bertanyakan soalan kepada sesiapa sahaja apabila beliau tidak memahaminya. Yang keduanya adalah gaya teoris. Hal ini dapat dibuktikan iaitu beliau amat mementingkan disiplin dan peraturannya. Hal ini dapat dibuktikan iaitu beliau selalu membuat perancangan jadual dengan rapi dan jadual itu dijadikan sebagai panduan hidup beliau. Tambahan lagi, beliau juga adalah seorang yang mempunyai pemikiran rasional dan logik serta mengutamakan fakta sebelum melakukan sesuatu. Seterusnya adalah gaya pembelajaran wak. Dalam gaya pembelajaran wak ini dapat dikenal pasti bahawa beliau turut mempunyai dua gaya, iaitu yang pertamanya adalah gaya auditori dan keduanya adalah gaya kinestetik. Hasil daripada temubual tersebut, kami mendapati bahawa Encik Nur Ain binti Karim ini memiliki gaya auditori dan beliau hanya berfokuskan kepada pendengaran sahaja ketika belajar. Hal ini juga dapat dibuktikan iaitu beliau tidak memerlukan gambaran visual seperti bahan bacaan, slide maupun sebagainya ketika beliau belajar. Bukan itu sahaja, semasa proses pembelajaran berlaku, beliau juga selalu merakam apabila tenaga pengajar itu mengajar dan bahan rakaman itu dijadikan sebagai rujukan dan untuk mengulang kaji mata pelajaran. Untuk mengukuhkan lagi proses pembelajaran beliau selalu mendengarkan rakaman itu semula dan mengingati apa-apa segala yang penting yang telah disampaikan oleh tenaga pengajar. Gaya keduanya adalah gaya kinestetik. Hal ini dapat dibuktikan iaitu beliau selalu menggunakan hands-on ketika dalam kelas. Sebagai contoh, ketika dalam kelas beliau selalu menggunakan pergerakan kaki dan pergerakan tangan. Dengan ini ia dapat mempercepatkan proses pembelajaran beliau dengan lebih berkesan dan sekaligus dapat mengelakkan perasaan bosan dalam diri beliau apabila proses pembelajaran tersebut mengambil masa yang agak lama. Maka itu sahajalah teknik pembelajaran beliau yang dapat dikenal pasti, dan seterusnya berbalik kepada strategi yang telah dilakukan oleh beliau sepanjang kehidupannya. Strategi yang pertama dapat dikenal pasti iaitu mempunyai persekitaran positif. Persekitaran positif ni amat penting bagi beliau untuk mendorong beliau ke arah kejayaan.
Hal ini dapat dibuktikan iaitu persekitaran positif dari segi rakan-rakan dan ahli keluarga tersendiri yang selalu mendorong beliau dan memberi semangat kepada beliau untuk meneruskan perjalanan beliau dalam kehidupan. Beliau bukan hanya mempunyai persekitaran positif di tempat belajar, namun dia juga turut mempunyai persekitaran positif apabila beliau telah melanjutkan ke alam pekerjaan. Strategi kedua adalah dengan membuat perancangan jadual. Hal ini dapat dibuktikan iaitu beliau merupakan salah seorang yang sangat mementingkan disiplin dan peraturan dalam diri. Jadual yang telah dihasilkan oleh beliau akan dijadikan sebagai guideline atau panduan hidup dalam kehidupannya. Dengan adanya perancangan jadual yang telah dibuat oleh beliau, beliau akan memastikan bahawa sesuatu kerja dijalankan dengan secara yang lebih baik dan sistematik serta teratur. Sekaligus ia juga dapat mengelakkan pembaziran waktu beliau. Strategi yang ketiga adalah persediaan yang betul. Persediaan yang betul yang merangkumi dua perkara iaitu persediaan diri dan juga persediaan tempat belajar. Dari segi persediaan diri, beliau akan memastikan bahawa beliau selalu bersemangat dan memerlukan tidur yang cukup. Dengan adanya tidur yang cukup, mampu memberi kesan baik kepada kesihatan fizikal dan mental beliau. Seterusnya adalah persediaan tempat belajar. Beliau akan memastikan bahawa beliau mempunyai tempat belajar yang kondusif dan ceria. Dengan adanya tempat persediaan yang baik, dapat membantu beliau untuk memperolehi maklumat itu dengan berkesan. Strategi terakhir adalah mempunyai matlamat yang jelas. Hasil daripada temu bual tersebut, beliau mengatakan bahawa matlamat ini amat penting dan perlu dijadikan sebagai arah tujuan untuk hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya matlamat yang jelas, ia dapat mendorong kita ke arah kejayaan. Untuk mencapai segala matlamat yang diimpikan, beliau akan memastikan bahawa beliau terus berusaha tanpa jemu dan mempunyai motivasi yang tinggi. Pelbagai usaha dan cabaran yang telah dihadapi oleh beliau untuk menjadi seseorang yang berjaya. Dengan adanya strategi dan teknik gaya pembelajaran yang bersesuaian, ia dapat mendorong Encik Nur Ain binti Karim ini memperolehi kejayaan dan menjadi seorang yang berjaya pada masa sekarang. Manusia selalunya bersifat dinamik, selalu tumbuh dan berkembang sehingga akhir usia, sehingga manusia ini memerlukan beberapa pendekatan untuk dijadikan sebagai panduan untuk mempelajari manusia yang lain dengan lebih baik. Yang pertama ialah pendekatan kognitif, di mana pendekatan ini berkait rapat dengan pemikiran seseorang yang merujuk kepada aktiviti mental seperti berfikir, menakul, menganalisis, membentuk konsep dan menyelesaikan masalah serta sebagainya. Sebagai contohnya dalam hasil temu bual ini, kemahiran berfikir secara kreatif yang dilakukan oleh Cik Nur Ain apabila beliau tamat pengajiannya dalam ijazah sarjana muda kaunseling, beliau telah berfikir untuk membuka sebuah pusat di mana masyarakat ini boleh berunding dengan membincangkan masalah dan sebagainya untuk terutamanya untuk pembangunan jiwa remaja. Yang kedua, hasil daripada temu bual yang dijalankan, kami mendapati Cik Nur Ain ini menggunakan pendekatan humanistik, di mana pendekatan humanistik ini bermaksud ia berpegang kepada disiplin yang kuat, berpegang kepada agama dan memiliki moral yang tinggi. Sebagai tamsilannya, Cik Nur Ain telah menyatakan bahawa dia sangat berpegang dan bergantung harap hanya pada Allah yang Maha Kuasa dalam apa jua keadaan, kerana baginya manusia tidak mampu untuk memberi dan memiliki segalanya walau dalam belajar sekalipun. Tambahan Cik Ain pula, beliau mampu berkembang secara positif kerana adanya penerimaan tanpa syarat dalam dirinya dan kefahaman yang mendalam. Baginya, mempunyai kawan-kawan dan persekitaran yang positif ini sangat penting dan sangat memperangsangkan untuk mengajak kita supaya belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Seterusnya, pendekatan yang ketiga ialah pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini diperkenalkan sejak awal kurun ke-20. Menurut
Kore 2000, semua tingkah laku, pemikiran dan emosi adalah sesuatu yang dipelajari serta boleh diperbaiki melalui pembelajaran baru. Sehubungan dengan itu, hasil daripada temu bual, Cik Nur Ain ini memberi maklum kepada kami semasa temu bual bahawa beliau suka membuat sesuatu yang berulang kali, di mana sebagai seorang kaunselor ini biasanya perlu mendengar masalah dan perasaan yang diluahkan oleh klien, tidak kira sama ada cerita itu adalah cerita yang sama ataupun baru. Ini membuktikan proses pelaziman akan membuatkan kita lebih berkelakuan dengan baik jika sentiasa dipraktikkan atau dilazimi dalam kehidupan, terutamanya dalam kerjaya sebagai seorang kaunselor. Yang terakhir ialah pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini banyak mengaitkan tentang pengalaman lepas, terutamanya pada waktu zaman kanak-kanak, banyak mempengaruhi seseorang. Cik Nur Ain juga mengatakan bahawa pengalamannya sebelum ini banyak mengubah kehidupannya untuk menjadi seorang yang lebih matang dan lebih berdikari. Sebagai contohnya, pengalaman semasa kehilangan adiknya sewaktu beliau masih belajar yang menjejaskan perasaannya untuk meneruskan pembelajaran. Namun beliau melawan dengan sepenuhnya untuk teruskan kehidupan dengan baik dan mencapai apa yang diingininya dalam kehidupannya. Ini menerangkan bahawa manusia sebenarnya mampu melawan id dalam diri masing-masing dengan ego yang tersendiri. Kerana ego adalah orang tengah di mana ia mampu mengawal personaliti seseorang serta memuaskan id dengan mengambil kira realiti. Itu sahaja daripada saya tentang pendekatan psikologi yang digunakan oleh alumni Cik Nur Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada rakan seperjuangan saya. Saya Indonesia binti Azhari, nombor matrik 277939 akan meneruskan pembentangan. Sebagai seorang pelajar, kita tidak terlepas daripada berhadapan dengan situasi-situasi yang boleh menyebabkan tekanan semasa belajar. Kebiasaannya, pelajar akan berasa mudah tertekan apabila berhadapan dengan situasi di mana mereka sukar untuk memahami kursus yang dipelajari ataupun mendapat markah yang kurang memuaskan dalam peperiksaan. Dalam temu bual yang dijalankan bersama Cik Nur Ain binti Karim, beliau menegaskan bahawa agama merupakan motivasi utama beliau dalam menuntut ilmu semasa bergelar seorang pelajar sehinggalah hari ini. Beliau berpegang dengan konsep manusia merupakan khalifah di muka bumi Allah. Oleh itu, sebagai seorang khalifah, kita perlulah mempunyai ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah, yang menurut beliau percaya bahawa apabila kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, masyarakat dan juga agama. Perkara ini menjadi pegangan beliau agar sentiasa bermotivasi dalam menuntut ilmu. Hal ini seiring dengan ayat "The best counselor is knowledgeable counselor" yang merupakan pegangan beliau agar dapat menjadi seorang kaunselor yang terbaik dan dapat membantu masyarakat. Selain itu, keluarga juga menjadi faktor utama untuk beliau kekal bermotivasi dalam menuntut ilmu. Beliau berpegang bahawa setiap ibu bapa dan keluarga menginginkan anak-anak mereka untuk terus berjaya dalam setiap bidang yang diceburi. Beliau juga sentiasa menanam semangat agar kekal bermotivasi dan berjaya dalam pelajaran agar dapat membahagiakan kedua-dua ibu bapanya. Beliau juga ingin melakukan yang terbaik agar dapat menjadi kebanggaan keluarga dan seterusnya menjadi contoh yang baik kepada adik-beradik dan juga orang sekelilingnya. Ibu bapa juga merupakan orang yang banyak berkorban dari segi tenaga, masa dan wang dalam usaha mereka untuk membesarkan kita dari kecil sehinggalah berjaya dalam hidup. Oleh itu, kita perlulah berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Beliau juga menyatakan bahawa kita perlu sedaya upaya meletakkan sepenuh usaha kita dalam melakukan sesuatu perkara dengan hati yang penuh ikhlas. Beliau sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh kerana berpegang bahawa Allah tidak melihat hasil tetapi melihat usaha yang dilakukan oleh hambanya. Menurut beliau lagi, beliau tidak melakukan sesuatu perkara dengan sikap sambil lewat. Beliau akan berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, apabila beliau belajar, beliau akan belajar bersungguh-sungguh dan memberi perhatian di dalam kelas. Dalam masa yang sama, beliau juga akan memberi sepenuh komitmen dan berusaha melakukan yang terbaik apabila melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan persatuan yang diceburinya di universiti.
A journey of 1,000 miles begins with a single step. Pepatah Cina ini bermaksud kita perlulah melakukan perjalanan untuk mencapai matlamat yang ingin dicapai. Pepatah motivasi yang menyatakan pandangan mendalam tentang keazaman dan mengelakkan penangguhan ini merupakan antara pepatah yang sentiasa dipegang oleh Cik Nur Ain dalam proses pembelajarannya. Beliau menyatakan bahawa kita perlulah berani dalam menempuh setiap perkara yang ingin dilakukan dan jangan takut untuk melakukan kesalahan dan kegagalan kerana kegagalan merupakan suatu proses pembelajaran. Dalam mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran juga, Cik Nur Ain tidak membandingkan diri beliau dengan orang lain. Hal ini kerana beliau percaya setiap manusia adalah unik dan berbeza antara satu sama lain. Oleh itu, amat tidak wajar untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Menurut beliau lagi, jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, pasti kita akan rasa diri kita mempunyai banyak kekurangan dan akhirnya menyebabkan kita mengalami penurunan motivasi serta mengalami kurang keyakinan dalam diri. Oleh itu, beliau sentiasa mengelakkan dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam mengekalkan motivasi beliau dalam proses pembelajaran. Beliau juga sentiasa menghargai diri sendiri dan lebih memfokuskan kepada kelebihan yang dimiliki berbanding kekurangan. Sokongan yang baik daripada sahabat-sahabat beliau juga merupakan motivasi kepada beliau. Beliau sentiasa ingin melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh kerana ingin membalas jasa baik sahabat-sahabat beliau. Hal ini kerana mereka merupakan pendorong dan banyak membantu semasa beliau masih belajar. Dalam sesi temu bual itu juga, Cik Nur Ain berkongsi perkara-perkara yang dilakukan apabila beliau berhadapan dengan situasi yang menyebabkannya mengalami tekanan. Menurut beliau, apabila mengalami tekanan, beliau akan memastikan dirinya tidak berseorangan dan beliau akan keluar meluangkan masa bersama sahabat-sahabat beliau. Apabila berada bersama orang yang kita percaya, sudah semestinya kita boleh berkongsi masalah dan meminta pendapat daripada mereka. Selain itu juga, apabila meluahkan masalah kita, kita akan berasa lebih tenang dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan waras. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang berada dalam emosi dan minda yang kurang stabil, mereka cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang negatif dan di luar jangkaan fikiran. Beliau juga akan keluar daripada situasi yang menyebabkan tekanan kepada beliau. Menurut beliau lagi, beliau percaya bahawa kita perlu meninggalkan persekitaran yang memberikan tekanan kepada kita untuk sementara waktu. Apabila kita mampu berfikir dengan tenang dan rasional, kita akan dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk setiap masalah yang dihadapi. Kita juga boleh mengunjungi tempat-tempat yang dapat memberi ketenangan seperti kawasan yang dipenuhi kehijauan alam semula jadi dan perpustakaan seperti yang dilakukan oleh Cik Nur Ain. Pemilihan rakan-rakan juga amat penting. Persekitaran dan orang sekeliling yang positif dapat membantu ketika kita sedang berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar. Mereka akan berada di sisi kita dan bersedia menghulurkan bantuan sekiranya kita memerlukan. Setiap orang mempunyai motivasi masing-masing. Oleh itu, kita perlulah mencari perkara yang dapat dijadikan motivasi kepada kita. Motivasi amat penting kerana motivasi dalam diri merupakan faktor pendorong untuk kita terus maju dalam proses pembelajaran. Setiap perkara yang kita ingin lakukan memerlukan motivasi dalam diri. Pelajar yang tidak bermotivasi akan menjadi tidak bersemangat melakukan sesuatu dan mereka tidak dapat melakukan perkara tersebut dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita mempunyai motivasi, kita akan berusaha mencapai matlamat yang ingin dicapai. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Atira binti Muhammad Jakir, nomor metrik 277028. Saya akan teruskan dengan teori yang dapat dikaitkan hasil daripada temu bual yang kami jalankan bersama alumni yang bernama Cik Nur Ain binti Karim. Antara teorinya ialah yang pertama, teori kognitif Jean Piaget. Teori kognitif ini banyak digunakan dalam pembelajaran manusia atau dunia pendidikan. Seseorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logik tertentu. Dalam teori kognitif ini, ada dinyatakan bahawa pembelajaran adalah perubahan dalam pengetahuan yang disimpan di dalam ingatan untuk penambahan pengetahuan jangka panjang.
Apa yang saya dapat kaitkan adalah alumni ini adalah seorang yang mengutamakan pengetahuan jangka panjang. Sebagai contoh, alumni ini juga ada cara untuk menarik pengetahuan dalam pelajaran dengan caranya sendiri, dengan hanya mendengar, kerana beliau seorang yang auditori. Teori seterusnya ialah teori humanistik Carl Rogers. Pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Alumni ini tidak boleh belajar semasa dalam keadaan yang tertekan atau dalam masa yang lama. Beliau juga akan mengambil masa untuk menenangkan fikiran atau buat sesuatu yang dapat mempositifkan diri untuk mengembalikan emosi yang baik. Sebagai contoh, beliau akan pergi ke perpustakaan, keluar makan bersama rakan-rakan dan sebagainya untuk menenangkan fikiran, seterusnya akan menyambung semula pembelajarannya. Dalam konsep semula jadi manusia berdasarkan teori humanistik, ada menekankan tentang manusia boleh berkembang dengan positif jika persekitaran sesuai. Apa yang dapat dikaitkan dari alumni ini adalah beliau sangat mengutamakan persekitaran yang sesuai. Contohnya, semasa beliau bergelar seorang pelajar di Universiti Utara Malaysia, beliau amat mementingkan persekitaran yang positif, seperti kawan-kawan yang baik membantu beliau. Terdapat juga rakan yang ada bersama beliau semasa beliau dalam kesusahan. Dalam teori yang terakhir yang saya dapat kaitkan adalah teori Gegner. Apa yang dapat dikaitkan dari teori ini adalah tentang pembelajaran diskriminasi yang dinyatakan dalam teori ini berkenaan tentang pelajar dapat memahami proses mengkategorikan dan simpan dalam ingatan. Sebagai contoh, setiap kali sesi pembelajaran, alumni ini akan mengkategorikan setiap sesi pembelajaran kepada yang susah dahulu, kemudian pergi kepada pembelajaran yang mudah. Hal ini kerana bagi beliau apabila mendahulukan pelajaran yang susah, ia akan memudahkan pembelajaran dalam masa yang sama. Masa yang diambil untuk melakukan kerja tersebut agak singkat dan tidak mengambil masa begitu lama. Kesimpulannya, banyak perkara yang kami dapat pelajari melalui temu bual bersama Cik Nur Ain binti Karim. Antaranya ialah kami dapat menambah ilmu dan kemahiran soft skill dalam berkomunikasi. Kami berasa lega kerana Cik Nur Ain banyak membantu kami daripada awal sehingga selesai sesi temu bual. Beliau seorang yang mudah untuk berkongsi pengalaman dan juga ilmu beliau. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.